Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan di atas pembentangan bajet belanjawan 2025 yang terbesar, yaitu 421 bilion atau 27,2 bilion lebih tinggi berbanding dengan belanjawan 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana bajet pembangunan Sabah dan Sarawak naik 100 juta. Namun jika dilihat secara keseluruhan, ia hanyalah 7,8%, dan jika dirangkumi dengan Sarawak hanyalah 14% berbanding dengan Melaya yang mendapat 86%. Begitulah tren dari dulu sehinggalah sekarang. Dan begitulah juga sikap dan mentaliti Kuala Lumpur terhadap Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia, iaitu Malaya sentrik, melihat Sabah dan Sarawak sebagai satu daripada 13, melihat bumi Sabah dan Sarawak sebagai bumi yang perlu dikuasai dan dieksploitasikan. Tiada yang berubah. Yang berubah hanyalah retorik dan slogan. Bolehkah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang berubah pandangan dan asas-asas layanan terhadap Sabah dan Sarawak mengikut prinsip keadilan dan semangat perkongsian ataupun rakan kongsi? Saya amat bersetuju dengan ucapan Ahli Berhormat Puncak Borneo mengenai Malaysia. Malaysia ini untuk siapa? Jogan kata bilang bersekutu bertanpa mutu, tetapi semuanya Melaya sapu. Hasil Sabah disapu, minyak Sabah dan Sarawak disapu, jawatan duta-duta begitu juga disapu, dan kursi-kursi parlimen pun tidak lama lagi akan disapu. Di Sabah bukan saja semua disapu, apa yang Sabah berhak pun dinafikan, seperti subsidi elektrik tambahan untuk Sabah sebanyak 866 juta untuk 2024 ditolak oleh kerajaan di atas kekangan kewangan kerajaan. Kenapa? Bila untuk Sabah ada kekangan, tetapi untuk orang asing diutamakan. Adakah orang asing lebih penting daripada rakyat Malaysia walaupun di Sabah? Kenapa semua Melaya mesti sapu? Kenapa Sabah dan Sarawak mesti rugi? Adakah Sabah Sarawak masih lagi bumi jajahan? Tidak fahamkah Kuala Lumpur yang Sabah Sarawak mempunyai perasaan dan maruah? Bila Sabah Sarawak menuntut hak mereka, tolonglah memahami perasaan kami. Jangan pula datang Sabah dan marah-marah kepada pemimpin kami hanya kerana bersuara menuntut hak kami. Jangan anggap kami masih lagi seperti dahulu dan lapuk. Selagi Sarawak dan Sabah dilayan seperti ini, Sabah dan Sarawak akan bangkit dan bersuara untuk menuntut. Apa guna menubuhkan Malaysia yang ada perjanjian Malaysia tetapi tidak dihormati dan dilaksanakan? Kenapa mesti tunggu 60 tahun baru pura-pura melaksanakannya? Apa guna perlembagaan kalau kita tidak hormatkan perlembagaan dan melaksanakannya? Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Apa guna buat janji kalau janji tidak ditepati? Kerajaan sudah bertukar ganti. Semua cakap begini-begini, yang jadi sama saja. Begitu-begitu. Iri.